Selamat datang ke channel Cikgu Nas. Okey, minta bantuan wakil daripada kelas untuk membentang pada rakan-rakan kelas. Kita sudah hampir bermula, sedikit masa lagi. Ada lagi 2 minit. Saya tak nak bagikan masa sebab maklumlah awak tahu sendiri kalau kelas dengan saya kan, kalau saya tak mula cakap 4 malam tak berhenti dengan dia. Pagi 4 malam Bukan pagi 4 malam cikgu. Sampai merdeka nanti baru habis. Pun boleh jadi juga tu. Hari ni pun dah semangat merdeka dah ni. Siapa tak percaya, saya tunjuk. Nampak tak? Keluar tak saya? Nampak saya tak? Cikgu keluar cikgu. Baru keluar. Pakai baju merdeka. Semangat merdeka. Nak sambut minggu depan dah lepas bulan 9 dah. Jadi sementara sebelum nak sambut tu, kita ada waktu 26 hari bulan kita sambut dulu. Kita pun mengibarkanlah bendera Malaysia. Nanti sama-sama kita kebarkan bendera Malaysia dekat rumah masing-masing. Nanti cikgu datang melihat. Najmi nak gantung kat basikal dah tak boleh dah. Kan Najmi dah beli basikal baru Najmi. Najmi? Hilang. Najmi dah beli basikal baru belum? Makan, tengah makan. Makan, ya Allah. Okey, silakan. Okey, baik. Kita dah pun, bagus Najmi. Najmi tunjuk, dia kata bukan dekat basikal je bu, dekat depan komputer saya kibarkan. Okey, alhamdulillah. Kita dah pun masuk kepada jam 2.30 petang. Sepatutnya kita dah boleh mulakan sesi pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, sementara kita menantikan rakan-rakan yang lain, boleh kita bermula dah. Sementara itu kita ada hampir separuh lagi. Dalam masa yang sama insyaAllah, saya harap semua dapat berada dalam masa yang telah ditetapkan. Okey, baik. Untuk hari ini kita akan buat beberapa aktiviti seperti biasa. Cumanya untuk makluman semua, takut nanti hari ini terkejut pula. Okey, cumanya hari ini disebabkan 2 minggu lepas kita baru saja dimaklumkan, kita tu maksudnya cikgu Jadi cikgu baru dimaklumkan bahawa kami telah pun mendapat naik taraf fungsi dekat dalam Google Meet. Okey, yang mana ada beberapa ciri tambahan baru pada Google Meet cikgu-cikgu, iaitu penggunaan fungsi Q&A, question and answer, soal dan jawab. Sebenarnya benda tu dah ada, cuma dikemas kini. Dan kita ada satu lagi, iaitu fungsi poll. Fungsi poll tu banyak kebaikan dia. Nanti bila mana kita boleh buat, contohnya seperti quiz dan sebagainya. Okey, tengok dulu dekat bahagian ruangan chat. Kita dah sepatutnya dah mula. Okey, lihat pada 3 langkah-langkah yang saya dah terangkan tu. Isi kehadiran pada pautan Google Form seperti biasa. Okay, seperti minggu-minggu yang selalu. Kemudian pastikan kamera. Okey, saya minta pertama buka mata kita berlangsung tu. Kalau awak nak makan pun, saya tak kisah. Okay, janji awak buka kamera tu. Jangan nanti buka kamera tahu-tahu mata lelap. Itu tak nak Okay, terima kasih kepada semua yang memberikan kerjasama. Okay, dan yang ketiga, saya pastikan anda isi school channel nanti di akhir sesi pembelajaran nanti. Okey, Mia Arisa kata suara cikgu macam kurang jelas. Okey, maksudnya masih lagi berlaku ke? Sebab saya dah cuba untuk perbaiki. Jadi nanti saya kena tengok balik lah. Semalam dah hilang setengah hari saya punya mikrofon. Tak tahu ke mana bunyinya. Hilang dekat dalam sampai jam 2.30 pagi baru saya dapat jumpa balik aplikasi mikrofon. Terpaksa install balik. Okey, jadi harap hari ini tak menjejaskan sesi pembelajaran kita pada hari ini.
Okey, baik. Kita dapat melewati 3 minit yang pertama. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya menjemput Amin Farhan daripada Satu Islah untuk memulakan sesi pembelajaran dengan sesi pembacaan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤثر يا كريم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Terima kasih kepada Amin Farhan atas pimpinan bacaan doa. Okey, baik. Minta tolong kepada rakan-rakan daripada Satu Ikram. Ada kawan tanya berkaitan dengan link kelas. Okey, tolong respon sebab saya dah tutup. Saya nak tutup saya punya Telegram ni, takut nanti ada banyak gangguan. Okey, baik. Untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, boleh rujuk pada ruangan chat. Okey, tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah tajuk bab yang ke-10. Okey, yang mana saya akan cuba habiskan bab yang ke-10 di bawah subtopik 10.1 dan juga 10.2. Okey, yang mana 10.3 sebenarnya alhamdulillah kita dah selesai sebelum ni. Okey, oleh kerana saya gabungkan daripada tajuk bab yang ke-7 iaitu bentuk muka bumi di Malaysia dan juga bentuk muka bumi di Asia Tenggara pada minggu lepas kalau kita ingat balik tajuk yang kita dah belajar. Cuma untuk yang hari ini kita akan mempelajari. Okay? Saya akan bawa anda semua meneroka. Okey, hari ini pastikan seperti biasa pasport, bekalan makanan apa seperti biasa. Kita nak terbang. Kita nak terbang ke beberapa lokasi. Khususnya dalam tajuk hari ini iaitu bentuk muka bumi dan juga saliran di Asia Tenggara. Okey, tajuk saliran Asia Tenggara kita tutup sebab kita dah belajar sebelum ni. Kita akan fokus kepada bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Okey, objektif untuk hari ini. Yang pertamanya, kita akan mempelajari nama-nama dan juga lokasi kedudukan negara-negara di Asia Tenggara. Okey, seperti yang saya dah maklumkan sebelum ni, awak dah boleh tengok dekat dalam buku teks. Okey, boleh rujuk buku teks digital masing-masing. Lihat paparan peta Asia Tenggara. Okey, siapa yang dah baca? Boleh raise hand tak? Ada button raise hand. Boleh tak angkat tangan? Siapa yang dah baca tajuk ni? Okey, ada yang dah baca Okey, terima kasih Marisa. Rusdan dah baca. Alhamdulillah. Okey, jadi sebelum kita nak kupas dengan lebih lanjut, kita tengok kepada objektif yang kedua. Okey, yang pertama tadi kita akan belajar bagaimana cara nak menentukan, nak mengenal pasti nama-nama negara-negara Asia Tenggara ni. Okey, peta Asia Tenggara ni kita akan tahu kedudukan di sebelah sini negara apa mengikut peta tersebut. Okey, yang ini wajib awak kena kuasai sebab dekat dalam tajuk tingkatan 1 ini antara tajuk paling mencabar. Sebab apa? Selama ni kita belajar dekat dalam peta Malaysia je. Hari ni kita dah keluar sedikit ke arah kedudukan yang lebih luas iaitu negara-negara di Asia Tenggara. Okey, seperti yang awak dah baca dekat dalam buku, kita dah indah sedikit. Mana yang dah baca kan? Ada berapa buah negara di Asia Tenggara? Siapa nak respon? Silakan. Siapa nak respon? 10. Ada 10. Okey, lagi? 11. Hampir-hampir. Okey, siapa yang jawab tadi? 11. Ya? 11. 11 buah negara. Okey, terima kasih Zudan atas cubaan cuba untuk menjawab. Okey, tak apa. Sebenarnya 11 itu adalah jumlah negara Asia Tenggara yang terbaru. Okay? Setelah negara yang terakhir iaitu Timor Leste mengikut jejak. Okay? Mengikut jejak negara-negara sekitar dia memasuki Asia Tenggara. Sebelum ni betul, memang betul 10. Okay? Kita akan tengok dengan lebih lanjut lagi.
Okey, itu adalah sebagai refleksi untuk kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita tengok di akhir sesi pembelajaran, saya harap anda semua dapat menyatakan nama-nama negara yang terdapat di Asia Tenggara. Okey, saya minta supaya awak semua berjaya. Sekurang-kurangnya kalau tak dapat nak tentukan lokasi tu, paling kurang kalau katalah orang tanya, okey, ada berapa buah negara dekat Asia Tenggara? Confident jawab, ada 11. Boleh tak nyatakan? Okey, awak boleh nyatakan dengan baik. Boleh minta sebab kebanyakan murid bila dia menjawab soalan peperiksaan, contoh namakan negara-negara yang terdapat di Asia Tenggara. Pelajar-pelajar lebih suka untuk memberikan nama-nama negara luar daripada negara kita sendiri. Sebenarnya Malaysia, ingat Malaysia juga adalah negara Asia Tenggara. Jangan lupa sebenarnya mungkin arahan soalan minta 3, awak namakan Malaysia. Maknanya awak dah ada satu markah dan memang confident dah. Dalam tangan awak dah dapat jawab, dah ada satu markah. Okay, jadi yang perlunya awak akan namakan lagi 2 je. Kita akan tengok nanti. Okay, yang keduanya menjelaskan dengan contoh bentuk muka bumi. Okey, bentuk muka bumi ni kita dah belajar dekat dalam tajuk bab yang ke-7 hari tu. Yang mana kita dah belajar bentuk muka bumi di Malaysia. Kita ada tanah tinggi. Siapa nak respon? Ada apa lagi? Siapa nak cuba respon? Selain daripada tanah tinggi, kita ada bentuk muka bumi apa lagi? Tanah Pamah. Tanah Pamah. Lagi? Tinggi laut. Tinggi laut. Bagus, Farhana. Okey, lagi? Saliran. Saliran tu merujuk kepada sungai. Baik, bagus tu anak murid saya. Dapat ingat dengan baik. Okey, kita lihat kepada subtajuk yang pertama, 10.1, iaitu kedudukan negara-negara di Asia. Okey, tengok dekat tangan saya. Okey, saya tunjuk, nampak Okey, ini adalah peta dunia. Yang mana kalau saya tunjuk, hilang sebelah tangan. Hilang kan? Sambung sendiri. Boleh Cikgu, kat alam yang cikgu. mana? Nampak? Saya buat magic. Tangan saya hilang separuh. Nanti kan keluar dekat hidung lagi ni, nampak? Okey. Kedudukan Asia Tenggara. Okey, kita lihat di sini. Nampak cursor saya. Kedudukan Asia Tenggara terletak di bahagian tenggara benua Asia. Okey, minta jelas sebab pada peperiksaan yang lepas ada pelajar yang salah jawab. Okey, saya tak nafikan sebab mungkin dia tak biasa dengar perkataan Asia Tenggara. Dia ingatkan Asia Tenggara ni adalah salah satu benua. Dia sebenarnya adalah merupakan benua. Sama je, benua. Tapi dia dalam kedudukan benua Asia. Okey, dalam satu ruang lingkup yang besar, benua Asia. Dia tak jadi benua Asia Tenggara. Okey, kedudukan Asia Tenggara adalah di kedudukan tenggara Asia. Faham Okey, kita tengok di sini. Ni maksud kedudukan tenggara. Kita andaikan kedudukan peta dunia ni dalam kedudukan arah mata angin. Okey, arah negara Rusia ni negara arah utara. Di bahagian ke bawah ni, di Australia ni adalah arah selatan. Kalau kita tengok, kedudukan negara-negara ni terletak di bahagian penjuru tenggara benua Asia. Itu yang dimaksudkan dengan Asia Tenggara. Okey, boleh faham Jelas Kalau ada soalan boleh teruskan bertanya. Okey, kita lihat kepada pengenalan. Okey, kita ada lebih kurang banyak slide ni. Saya terpaksa bercakap dengan laju sebab kita ada masa yang agak mencemburui. Tadi pula. Dah lain pula Okey, kita lihat. Kita tengok balik kepada sesi pembelajaran. Okey, di manakah letaknya negara Asia Tenggara? Okey. Kedudukan negara-negara Asia Tenggara terletak di bahagian tenggara benua Asia pada kedudukan latitude 11 darjah selatan hingga 28 darjah utara. Okey, nanti next slide saya akan tunjukkan macam mana kedudukan sempadan ini ditentukan. Jangan risau. Okey, kemudian pada kedudukan longitude. Ingat balik tak? Kita dah belajar tajuk kedudukan masa awal-awal tahun dulu. Okay, masa kita mula-mula masuk sesi pembelajaran, kita dah belajar bagaimana nak tentukan sesuatu kedudukan dengan menentukan garisan latitude dan juga longitude. Okey. Kedudukan Asia Tenggara terletak pada kedudukan longitude 93 darjah timur hingga 135 darjah timur.
Okey, yang mana keluasan kawasan Asia Tenggara ini lebih kurang 4.5 juta kilometer persegi. Okey, dalam ruang lingkup 4.5 juta ini terdapat 11 buah negara. Okey, baik, kita lihat. Ini merupakan 11 buah negara. Minta perhatian baik-baik. Cuba kuasai nama-nama negara ni. Sebab nanti kita akan ada aktiviti. Saya nak cuba test kemahiran awak semua. Boleh tak ingat ke 11 negara ini dan juga InsyaAllah. dikaitkan dengan ciri bentuk Boleh. dia. Okey, boleh Okey, baik. Terima kasih atas respon. Cikgu, kucing saya kena. Perlu saya katakan ke? Awak boleh tengok dekat dalam buku set ni. Okey, saya teruskan kepada info sedikit. Okey, inilah kedudukan Asia Tenggara pada kedudukan peta dunia yang mana tadi, okey, saya nak awak minta tolong perhatikan betul-betul. Okey, saya tunjuk di sini. Nampak tak ni nilai dia 0 darjah. 0 darjah merujuk kepada garisan apa? Siapa nak respon? Khatulistiwa. Garisan khatulistiwa. Bagus. Okey. Dekat sini jelas. Kita dah belajar kedudukan Malaysia berhampiran. Okey. Jelas kedudukan negara Malaysia adalah berhampiran dengan garisan khatulistiwa. Hampir. Bukan pada kedudukan garisan khatulistiwa. Yang mana Malaysia ni berada pada kedudukan 4 darjah sedikit. 4 darjah ke atas arah utara. Barulah sampai negara Malaysia. Kalau kita perhatikan dekat dalam peta ni, kedudukan garisan khatulistiwa ni lebih kepada negara Indonesia. Okey, ini adalah kedudukan negara Asia Tenggara. Ni dia punya kedudukan sempadan dia. Bagaimana kedudukan sempadan Asia Tenggara ditentukan. Okey, boleh faham ya? Boleh, cikgu. Boleh cikgu. Okey, baik. Boleh cikgu. Nanti kalian sesama nanti. Bulu-bulu kucing ni. Okey, kita tengok sedikit info berkaitan dengan kawasan Asia Tenggara. Okey, kita lihat di sini. Fakta-fakta ni anda kena kuasai baik-baik. Okay, yang pertama, ini fokus pada Asia Tenggara. Nanti naik tingkatan 2, kita akan masuk lebih kepada benua Asia. Naik tingkatan 3, awak akan belajar peta dunia. Tingkatan 1, kita belajar yang bawah dulu. Boleh? Jadi, yang bawah ni kena kuasai dulu. Dah baik, dapat kuasai, baru kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, untuk yang tingkatan 1 ni memerlukan anda untuk menguasai. Okay, menguasai benda ni daripada sedikit demi sedikit. Okey. Kita tengok info yang pertama. Negara Indonesia merupakan negara yang paling besar di Asia Tenggara. Paling besar. Sebab keluasan negara dia, awak boleh tengok di sini. Negara dia cukup besar. Kita ada Sumatera, kita ada Kalimantan, kita ada Pulau Jawa dan kita ada sebahagian di kawasan berhampiran dengan Timor Leste. Nanti saya akan tunjukkan. Okey. Manakala Singapura pula adalah merupakan negara yang paling kecil. Singapura ni kalau nak ditunjukkan kena zoom. Kena pakai fungsi zoom. Okey. Timor Leste pula adalah merupakan Timor Leste tu letak di sini. Nampak tak? Ni di sini kesel saya ni. Ini adalah merupakan kedudukan Timor Leste yang mana mereka baru saja menganggotai. Baru pun dah hampir lebih kurang 20 tahun. Okay, Lama tu. Ya. Walaupun usia nampak macam lama, tapi dia dikira sebagai negara yang paling baru. Sebab sebelum ni tak pernah menganggotai mana-mana negara yang lain. Okay, jadi negara-negara Asia Tenggara ini, 11 negara ini menganggotai sebuah pertubuhan yang dinamakan sebagai ASEAN. Pernah dengar kan kita ada perjumpaan pertubuhan ASEAN dan sebagainya. Okey, kita lihat sedikit info berkaitan dengan sejarah ASEAN. Ini awak kena tahulah sedikit. Kalau tak banyak pun kena tahu. Tiba-tiba bila dengar negara Malaysia menjadi tuan rumah ASEAN, okay, iaitu perjumpaan antara pemimpin-pemimpin tertinggi negara-negara ASEAN. Bila keluar dekat berita, dah lekat dah dalam kepala kita,
Yang mana negara ASEAN ini melibatkan negara-negara Asia Tenggara. Okey, jadi berapa buah negara Asia yang terlibat dalam negara Asia ni? Iaitu 11. Okey, boleh tengok. Yang sini Timor Leste lah. Timor Leste dia tak masukkan lagi. Okey, ditubuhkan pada 8 Ogos di Bangkok, Thailand. Okey, yang mana awak dah kena ingatlah ni. Yang perlu anda kuasai yang pertama, ya Amir Fahan, ada apa nak tanya? Kenapa cikgu punya ni kabur sikit? Macam mana? Cikgu punya apa ni? Cikgu punya skrin nampak kabur sikit. Saya punya skrin nampak kabur. Okey, untuk makluman lah, saya bagi tahu tempat saya ni baru nak hujan. Saya rasa mungkin internet saya dah terjejas sikit. Dah gelap dah ni. Biasa kan hari-hari setiap kali kelas kita ni mesti hari nak hujan Okey, arah-arahnya tak mengganggu lah. Okey, jadi dalam topik ni saya nak minta bantuan untuk semua orang cuba untuk ingat nama-nama berserta dengan kuasai simbol bendera negara tersebut. Sebab ada juga pernah keluar dalam soalan peperiksaan, soalan peperiksaan keluarkan simbol nama simbol negara, logo dia punya bendera. Jadi anda diminta untuk menamakan nama negara tersebut. Jadi janganlah rasa terbeban sebab awak hanya perlu kuasai 11. Tak cukup tangan kan kena angkat kaki pula. Pinjam kaki lagi nak boleh. Ada 11 buah negara. Okey, dalam Asia Tenggara. Jelas saya dah ulang banyak-banyak kali ni. Saya harap anda semua dapat ingat dengan baik. Ya Izzuddin, ada nak tanya ke? Cikgu, dulu Timor Leste tu negara Indonesia, cikgu. Dulu macam mana dia adalah sebuah negara yang dijajah. Jadi pada tahun 2002 tu nanti saya jawab kemudian sebab takut panjang. Boleh Izzuddin? Okey, jadi saya nak ulang yang kemasukan Indonesia tadi. Apabila mereka dah merdeka, jadi dia mengikut jejak langkah negara-negara yang lain. Sebagaimana kita tengok contoh Hong Kong dan juga Taiwan yang kita dah belajar sebelum ni kan. Yang mana Hong Kong dan Taiwan dulu juga adalah negara yang dijajah oleh negara lain. Okey, jadi mereka baru saja merdeka. Bebas bebas maksudnya dia dah berjaya mengisytiharkan dia sebagai sebuah negara yang berdiri secara dengan diri dia sendiri, bukan lagi dijajah oleh orang lain. Boleh tak Izzuddin saya jawab kemudian sebab banyak slide saya tak habis. Okey, terima kasih. Okey, kita lihat yang seterusnya. Asia Tenggara terbahagi kepada dua. Okey, Asia Tenggara terbahagi kepada dua. Yang mana kita ada satu dalam kategori tanah besar. Yang kedua dalam bentuk kepulauan. Senang je nak tahu. Okey, yang berbentuk kepulauan ini merujuk kepada negara-negara yang terpisah daripada benua Asia. Okey, yang mana dia duduk dalam bentuk pulau sebagai contoh. Walaupun negara Indonesia ni negara dia besar, tapi dia adalah dalam bentuk pulau. Walaupun dia besar, dia bentuk pulau. Dia terpisah daripada tanah besar benua Asia. Boleh faham tak? Sebagai contoh lain, saya terus kepada contoh lah, senang. Okey, negara yang bersambung dengan benua Asia ni, tanah besar Asia Tenggara. Sebagai contoh negara Thailand, Malaysia. Okey, Malaysia ni hanya semenanjung Malaysia je. Sabah dan Sarawak tidak termasuk sebab Sabah dan Sarawak termasuk dalam bentuk siapa nak jawab? Dia termasuk dalam bentuk apa? Kepulauan. Dalam bentuk kepulauan. Tenggara. Benua Asia yang besar tadi. Tanah besar tu. Okey, kemudian kita ada negara Myanmar dan juga kita ada negara Kemboja. Okey, kita tengok kepada pecahan yang kedua. Kita ada negara yang berbentuk kepulauan iaitu yang terpisah dengan benua Asia. Sebagai contoh, Sabah dan Sarawak, Singapura, Indonesia dan juga Filipina. Okey, boleh faham dengan baik? Jelas tak? Ramai ni kalau saya tanya. Jelas. Cikgu. Jelas. Menunjukkan wajahnya. Cantik rambut. Okey, kita tengok. Inilah kedudukan 11 buah negara yang terdapat di Asia Tenggara. Kita tengok satu persatu.
Yang ini saya minta tolong baik-baik cuba kuasai. Okey, ada 11 negara Asia Tenggara. Okey, yang pertamanya kita tengok dari segi urutan yang paling atas, kita ada negara Myanmar. Kemudian kita ada negara Thailand yang berwarna kuning ni. Awak boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh kan? Boleh. Boleh. Okey, baik. Kemudian Boleh. kita ada pada kedudukan yang ketiga ni, kedudukan negara Kemboja. Siapa ingat kita dah belajar dalam tajuk 10.3 yang lepas, minggu lepas. Nak kaitkan dengan beberapa fakta daripada negara-negara yang kita belajar ni. Dekat Kemboja ada apa? Siapa ingat dekat Kemboja kita ada pengakhiran Sungai Mekong. Mekong. Sungai Mekong. Bagus. Okey, kemudian kita ada negara Laos. Terdapatnya apa? Tasik. Air tawar terbesar. Apa dia? Siapa ingat? Tasik Tonle? Siapa nak respon? Ada Tasik Tonle Sap. Kemudian kita ada negara Vietnam ni yang negara dia hampir semua keseluruhan negara dia adalah berada pada kedudukan pinggir laut. Okey, ni. Kemudian kita ada negara yang ke-6 iaitu negara Malaysia sendiri. Kita ada negara yang ke-7 iaitu negara Singapura. Ni kena zoom ni. Okey, kemudian kita ada negara yang ke-7 iaitu negara yang paling besar di Asia Tenggara iaitu negara Indonesia. Kemudian kita ada negara Brunei. Ni salah satu negara juga yang terkaya di Asia Tenggara dan di Asia. Sebab kekayaan mereka memiliki resort minyak yang cukup banyak. Okay, Sultan dia pun antara yang paling kaya. Kemudian kita ada yang ke-9. Tadi dah terskip kan. Yang ke-9 iaitu negara Indonesia. Yang ke-10. Mana 10? Okey, negara yang ke-10 iaitu Timor Leste. Terletak di hujung ni, paling arah selatan ni lebih kurang. Kemudian dan yang terakhir iaitu negara Filipina. Yang awak kenali dengan apa? Pangako saya kan, penduduk Filipina ni. Yang selalu satu ketika dulu, bukan zaman awak tengok cerita-cerita Filipino punya cerita. Ni ramai juga ni cerita-cerita yang best juga daripada negara Filipina ni. Okey, baik. Untuk kita teruskan, saya nak awak cuba tengok dekat ruangan aktiviti. Okey, tengok pada question and answer. Nampak tak? Okey, question and answer tu ada pautan. Saya yang layan. Betul lah tu sebab apa yang kat saya. Okey, semua tengok dekat ruangan question activity tu. Dapat tak? Saya ada postkan satu pautan word wall. Okey, saya bagi masa lebih kurang 3 minit. 3 minit untuk cuba jawab soalan tersebut. Boleh tak? Mana ni? Cikgu tak ada pun. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Dekat ruangan chat. Boleh ni tak? Okey, ada cikgu. Okey, jom kita tekan. 1, 2, 3. Saya bagi masa lebih kurang 3 minit. Okey, 3 minit untuk anda semua cuba jawab soalan ni. Selamat maju jaya. Okey, siapa yang dah selesai terus berada balik dekat dalam kelas Jangan lama-lama. Nanti kan ada yang hilang terus kan. Saya risau ni. Okey, cuba jawab dulu. Loading lah cikgu. Loading. Alamak, loading kan. Tak apa, ambil masa. Ni antara cabaran je lah. Cabaran kita nak gunakan aplikasi luar. Memandangkan banyak daripada kita berada daripada kawasan yang berbeza-beza kan. Saya boleh cikgu. Dia duduk dekat bandar pun kan. Hari nak hujan, start je. Ini adalah aktiviti individu, tak ada masalah. Okey, siapa yang dah berjaya jawab dengan jayanya, okey, cuba print screenshot awak punya scoreboard. Kemudian saya dapat grup Telegram. Boleh tak? Screenshot awak punya perakhiran scoreboard tu, print screenshot, pastekan dekat grup Telegram. Nanti saya nak tengok
siapa yang dapat dapat ranking yang pertama. Saya akan tengok Cikgu. orang paling last yang dapat nombor satu. Okay. Saya tak dapat Saya soalan paling ni, sedih, cikgu. cikgu. Tak dapat soalan. Boleh minta Izzuddin dapat klik tak? Tak dapat lah. Tak dapat. Okey, tak apa Tak macam ni. ada cikgu Okey, loading. macam ni saya tak nak ganggu sesi PDP ni. Awak simpan dulu pautan tu. Cik boleh je. Nanti lepas keluar daripada waktu ni, awak boleh cuba. Ya? Sebab saya takut nanti ada orang tak boleh buka, ada orang tak boleh buka nanti seorang 3 minit, seorang 3 minit, seorang 3 minit, 30 minit. Lepas tu kelas kita tak boleh nak teruskan. Boleh Boleh, cikgu. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, kalau macam tu, saya harap untuk sesi yang akan datang, aktiviti ini tidak menjadi satu kekangan lah sebab satu dah terganggu lah dapat nak teruskan. Okey, baik. Kita tengok yang seterusnya. Fakta menarik berkaitan dengan bentuk muka bumi negara-negara ASEAN. Ini kita dah masuk sedikit berkaitan dengan 10.2. Okey, fakta yang pertama. Gunung yang tertinggi di Asia Tenggara terdapat di Malaysia. Itu istimewa Malaysia. Ada salah satu keistimewanya ialah kedudukan Gunung Kinabalu terdapat di negara Malaysia. Okey, kemudian kita ada Danau Toba. Siapa ingat kita dah belajar minggu lepas? Danau Toba terletak di negara? Indonesia. Indonesia. Alhamdulillah, bagus Izzuddin. Boleh ingat. Okey, iaitu merupakan tasik vulkanik. Maksud tasik vulkanik itu merujuk kepada tasik semula jadi yang wujud daripada pembentukan gunung berapi yang memakan masa ratusan ribu tahun yang lalu. Akhirnya apabila gunung berapi itu dah tak aktif, dia lalu membentuk tasik semula jadi air tawar. Yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okey, kemudian kita ada tasik air tawar terbesar di Asia Tenggara, iaitu tasik Tonle Sap. Nak charge handphone, so tak boleh buka kamera. Okey, baik. Terima kasih. Tak apa Amin. Okey, boleh kita imbas balik, iaitu terletak di negara mana? Tasik Tonle Sap. Siapa nak respon? Kita dah belajar minggu lepas. Kemboja. Di Kemboja. Okey. Kemudian kita ada Selat Melaka. Okey, Selat Melaka. Saya tak boleh nak tutup paparan ni lah. Sekejap saya cuba tutup paparan ni. Bestnya dapat aku. Nampak? Okey. Boleh nampak semua? Okey, ni lah kedudukan Selat Melaka. Okey, ni laluan antara daripada arah barat nak berhubung dengan negara-negara yang terletak di kawasan timur. Wajib kena melalui Selat Melaka. Okey, fakta berkaitan dengan Selat Melaka. Selat Melaka adalah merupakan selat terpanjang di dunia. Okey, apa maksud selat? Kita dah belajar dulu. Siapa boleh terangkan apa maksud selat dari tu? Malaysia nombor 1 ranking dunia dalam selat. Bahagian selat. Merujuk ke perairan yang sempit. Betul, bagus sekali. Okey, kita ada yang seterusnya, Laut Cina Selatan merupakan laut terbesar di dunia. Dekat dalam tajuk Asia Tenggara ni kita ada 5 Kita ada 5 laut utama. Tapi dekat sini Laut Cina Selatan adalah merupakan laut yang terbesar di dunia. Daripada bermulanya dekat dengan negara kita di Malaysia sampailah ke negara China. Okey, saya tak nampak siapa yang respon tadi? Cikgu saya dah jawab soalan tu, nak hantar kat mana? Ya, Amir Aziz Zafran hantar dekat grup Telegram. Paste je dekat ruangan grup Telegram masing-masing. Tak ada masalah. Okay, nanti saya tengok kemudian. Saya tak nak ganggu sesi PDP. Okey, baik. Kemudian kita ada Jurang Mariana. Ni saya dah tunjuk video dulu. Siapa ingat masa dekat dalam bilik floor classroom yang kita tengok dalam panggung wayang itu? Kita Dah lama tak pergi, cikgu. Dah lama tak pergi. Okey, yang merupakan jurang yang paling dalam di dunia. Okey, kalau berkesempatan nanti kita tengok video. Dah tak ingat dah? Alah, Amin. Okey. Dah lama tak pergi sekolah. Itu antara fakta-fakta dia. Okey, kita lihat. Tahukah anda? Tahu tak? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu ni, tak tahu. Apa ni? Terletak di negeri Sabah. Ni Gunung Kinabalu. Ni fakta berkaitan dengan Gunung Kinabalu. Alhamdulillah, saya dah pernah sampai pada tahun lepas bersama sekumpulan guru-guru daripada Syam. Tapi kami hanya sampai di
di kawasan Kundasang. Okay? Kawasan Kundasang ni agak jauh lah, tapi boleh dikatakan sebagai di kawasan kaki gunung. Kan betul. Bukanlah kaki gunung pun, jauh dekat-dekat sini lah. Okay, tapi kami dapat bergambar dengan berlatar belakangkan Gunung Kinabalu. Jadi kira dah ada salah satu momen yang momen yang boleh diingat tak? Dah ada satu background contoh keunikan negara-negara di Asia Tenggara. Saya nak tanya, siapa yang pernah pergi melancong ataupun pernah sampai ke mana-mana negara Asia Tenggara? Siapa nak respon? Pernah tak sampai? Luar negara pun tak pernah pergi. Sabah Luar tak pernah pergi. negara pun pernah pergi. Alah. Okey. Cuba tengok. Indonesia dengan Singapura. Saya tanya, sebenarnya saya nak tanya awak tadi. Saya terlupa, minta maaf. Saya terlupa. Siapa yang pernah pergi dengan tak pernah pergi boleh respon kat situ. Respon je, tak ada masalah. Saya nak tengok. Okey. Ada yang dah respon, dia pernah pergi. Saya pernah. Okey. Dengan rasa gembira saya tak pernah pergi. Oh, Saya dia pernah. yang pernah pergi Asia Tenggara. Oh, 3. Cikgu saya pernah. Kalau dah pernah, respon dulu. Nanti sambil-sambil tu kita bercerita. Okey. Yang dah pernah pergi ke negara mana? Indonesia. Indonesia, Alhamdulillah. Negara Power je. terbesar. Itu momen satu. Kan? Itu momen. Kampung. Parasana kata kampung. Apa? Parasana daripada sana. Oh, dekat kawasan mana tu? Oh, bukan. Tu Parapana Gurau ni. Pernah pergi sampai ke Bukit Tinggi Okey, baik. Okey, ada 6 orang yang dah berjaya respon. Okey, Singapura pun pernah. Sama. Okey, alhamdulillah saya pun kongsi sedikit pengalaman ke negara-negara yang pernah saya sampai. Alhamdulillah saya dah pernah juga sampai ke Indonesia, ke Singapura dan juga ke Vietnam. Okey, cuma satunya yang masih lagi, walaupun saya dari kampung saya dekat Kelantan, sempadan dengan negara Thailand, tapi negara Thailand tu saya hanya cecah sempadan saja. Okey, tapi kira boleh lah ambil sebagai dah pernah sampai kan. Jadi saya pun dah pernah sampai ke Thailand sedikit. Dan mana hajat saya pada tahun ni sebenarnya nak pergi ke Brunei. Cuma bila COVID ni dah tersekat lah. Dah tersekat. Okey, boleh respon dari semasa ke semasa. Setakat ni hanya 9 orang je respon. Respon je, jangan risau. Awak klik je sama ada pernah pergi ataupun tak pernah pergi. Siapa ni nanti sampai ketika panjang insyaAllah kita boleh pergi tempat-tempat ni. Okey, keluarga saya pernah pergi ke China tapi masa tu saya tak pernah lahir. Okey. Okey, baik Abu Haimin. China dia dah masuk dalam benua Asia. Jadi sipi-sipi dengan benua Asia Tenggara, dengan Asia Tenggara lah. Nanti naik tingkatan 2 kita sambung cerita, boleh Okey, terima kasih. Okey, kita tengok balik kepada fakta tadi. Terletak di Sabah merupakan puncak tertinggi di Malaysia dan puncak tertinggi di Asia Tenggara, yang mana dikata ketinggiannya mencecah 4,095 meter dari aras laut. Kalau saya ingat sebelum ni pernah berlaku gegaran gempa bumi. Kalau tak silap saya 3 hingga 4 tahun lepas, yang mana akibat daripada gegaran gempa bumi itu menyebabkan ketinggian Gunung Kinabalu menjadi berkurangan, tenggelam. Sebab kita dah belajar dalam tajuk 45 hari itu, iaitu bumi. Akibat apa itu? Siapa ingat? Akibat apa? Akibat sesaran pelat bumi. Bila berlaku gegaran, pelat bumi terjunam masuk ke dasar. Jadi mengakibatkan apa? Mengakibatkan permukaan bumi bergerak. Ketinggian kedudukan Gunung Kinabalu termasuk ke dalam sikit-sikit lah. Tapi dia juga terjejas. Okey, Rafiq Janis kata saya pernah pergi ke Langkawi je. Lepas tu terperangkap kat Selangor, Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Punya Rafiq, itu bukan terperangkap tu. Terperangkap tu kalau Masuk menjaga. kat Langkawi tu betul lah terperangkap kan. Itu bukan terperangkap, itu apa? Itu bebas dengan terata pergi tu. Okey. Kita terus pergi. Okey, saya nak bawa awak semua berkunjung ke Kota Kinabalu. Pernah pergi tak? Kota Kinabalu.
Tak pernah pergi. Okey, tak pernah pergi. Jom kita lihat. Jom Kita sediakan lihat Gunung Kinabalu. Okey, semua dapat tak paparan? Okey, kita tengok video ni. sediakan pasport kan. Ni dalam Malaysia je, tak payah pasport. Inilah kedudukan di kaki Gunung Kinabalu. Itulah antara aktiviti yang boleh dilakukan. Kalau mana boleh kita dan khidmat naik gunung. Khidmat gunung akan kami menggunakan khidmat gunung. Menggunakan barang-barang naik ke atas. Lalu kita kita sampai kawan-kawan. Okey, dia dah sampai Gunung Kinabalu. Kita pun dah sampai. Kita bilang je, tak? Dia nak buat, tak ada je. Okey. Okey, baik. Semua dah tengok keindahan Gunung Kinabalu. Saya tunjuk sekejap lah. Kalau nanti apa, dalam masa yang lama. Semua dah tengok Okey, baik. Kita sambung kepada sesi PDD kita. Ada soalan nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada. Kalau tak ada, kita tengok yang seterusnya. Fakta yang seterusnya. Selat Melaka adalah merupakan selat yang terpanjang di dunia. Saya risau tak kena sempat dah habis lah ni. Sebab biasa kita kelas kita 1 jam setengah kan. Hingga 2 jam. Okey. Melintasi 3 buah negara. Iaitu negara Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Kapal-kapal dagang akan melalui Selat Melaka ni untuk membuat penghantaran dagangan, import dan ekspor. Okey, daripada negara-negara di Asia Barat nak pergi ke negara-negara Asia Timur. Jadi kapal-kapal dagang, kapal kargo yang kita tengok banyak lalu dekat Selat Melaka, dia kena wajib lalu di sini. Okey, menjadi laluan kapal dagang dari timur dan juga barat. Samalah. Timur dan barat dan juga barat dan juga timur. Okey. Itu fakta yang pertama. Yang kedua, Jurang Mariana merupakan jurang paling dalam yang mana dengan kedalaman lebih kurang 11 km. Cuba bayangkan, kedalaman dia ni lebih dalam daripada ketinggian Gunung Everest. Gunung Everest saja ketinggian dia lebih kurang 8,844 meter kalau tak silap saya. Nanti kita tengok saya minta maaf lah kalau silap. Lebih kurang 8,000 lebih. Yang mana merupakan lokasi paling dalam pada permukaan kerak bumi. Di sini saya nak jelaskan. Boleh nampak tak? Ni kalau saya tunjuk tangan ni dah terpotong ni, tak boleh nak pergi. Jadi saya tunjuk sini Inilah kedudukan Jurang Mariana. Berhampiran dengan negara Filipina. Maksud di sini ini kawasan laut ni paling dalam. Yang mana dekat kawasan perairan kita ni, perairan negara Malaysia kita ni, kita namakan dia sebagai pentas Sunda. Pentas Sunda ni merujuk kepada kawasan perairan yang cetek. Tidak lebih daripada 180 meter ke dalam laut. Berbeza dengan Jurang Mariana. Jurang Mariana ni merujuk kepada lokasi paling dalam. Paling dalam laut. 11 kilometer. Cuba bayangkan. Kalau kita naik kereta, 11 kilometer ni, kalau daripada Syam, saya rasa mungkin sampai ke Senawang, sampai ke Senawang jauhnya, dalamnya laut tu. Tu saya nak bagi gambaran lah. Nanti jangan risau, saya bawa awak menyelam pula lepas ni. Pastikan semua pakai tangki oksigen Cyclops dalam Mobile Legend kan. Okey, jom kita tengok.
Oh tahu aku tak. Jom kita tengok apa jurang ni jurang perbezaan kan. Okey, boleh nampak Okey, bila dah play balik baru keluar. Okey. Ada yang mabuk laut tak? Ada yang Tak. mabuk laut tak? Pernah naik bot tak? Kalau ada yang mabuk laut bawa kita semua dah dapat lihat daripada video ni melalui challenger ni. Challenger ni maksudnya dia mencabar kebolehan mereka masuk ke dasar lautan ni paling dalam dia sehingga 36,000 lebih kurang. Okey, ini adalah jumlah 36,000 kaki masuk ke dasar lautan. Ini dah cukup dalam ini. Orang ni tak ada tekanan, terasa tekanan ada. Memang dia sampai situ je dia dah boleh pergi, dia tak boleh pergi lagi dah. Macam contoh kita tengok banyak cerita-cerita science fiction dan juga ada juga movie sebelum ni movie yang dia tunjuk pengembaraan masuk ke dasar lautan yang mana bila dia dah sampai ke dasar tahap paling dalam tu kapal selam mereka remuk dan juga kemik. Okey, siapa ingat balik pada awal tahun hari tu, awal tahun baru ni ke tahun lepas yang berkenaan dengan kapal selam Indonesia? Siapa ingat? Tahun ni dah, kapal cikgu. selam Indonesia yang apa? RII 402. Yang pecah tu sebab apa? Oh, yang tu. Tekanan. Siapa ingat boleh tengok balik berita berkaitan dengan benda tu. Sebab kapal tu dah tak boleh nak tampung tekanan yang berlaku. Menyebabkan berlaku kerosakan. Kemik akhirnya pecah kan. Pecah dengan cara kemik tadilah. Tu maksud saya. Okay. Okay, baik. Kita teruskan kepada sesi pembelajaran kita. Okay. Inilah antara contoh-contoh kehidupan yang dijumpai. Okey, yang boleh dijumpai di kawasan Jurang Mariana tadi. Okay, yang berjaya pengembara lautan ini mengambil gambar. Okay, kita tengok sebagai contoh. Saiz, ni dah macam rupa Pokemon kan. Satu-satu ni macam alien, macam Pokemon kan. Dari Pokemon. Digimon dan sebagainya lah. Tengok ada satu ni binatang yang macam apa? Macam virus ni kan. Saiz dia 1 meter. Okey, saya nak awak cuba bayangkan dekat depan mata awak. Besar mana 1 meter? 1 meter ni, okey, awak depakan tangan awak daripada hujung tangan, hujung jari, awak depakan macam ni, okay, sehingga lebih kurang sampai ke dada awak. Itulah saiz binatang tu. Cukup besar. Cuba bayangkan kalau kita tengah-tengah berenang kan. Berenang jumpa benda ni lalu kat depan muka. Saya rasa apa? Tak sempat nak lari kot kan. Tak tahulah apa kebolehan dia. Okay, ni antara dia ni. Cuba kita besar ni. 20 cm ni lebih kurang saiz pembaris pendek kan. Pembaris pendek kita 15 cm. Dia lebih lagi 20 cm. Lebih kurang panjang besar macam ni. Binatang ni. Makhluk ni bergerak dekat dalam air. Kita pun tengok dia lalu kan. Assalamualaikum. Tak ada Okey. Habis berkaitan dengan Jurang Mariana. Okey, kita masuk kepada 10.2. Bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Saya risau rasanya mungkin akan ambil masa yang lama ni. Saya minta maaf, seperti biasa kita akan drag sikit lah masa. Okey. Dalam bentuk muka bumi ni, sebab saya tak risau sangat sebab kita dah belajar bentuk muka bumi di Malaysia. Jadi bentuk muka bumi ni awak dah faham dengan baik. Kita dah tahu bentuk muka bumi tanah tinggi, kita dah tahu bentuk muka bumi tanah pamah dan kita dah tahu tinggi laut serta saliran. Tapi dekat dalam yang ni kita akan tengok sedikit berkaitan dengan gunung berapi. Kenapa gunung berapi? Sebab gunung berapi ni adalah kita nak tekankan berkaitan dengan bentuk muka bumi yang ada dekat atas permukaan dan ada yang datangnya daripada dasar bumi, dasar lautan yang kita tak nampak. Rupanya kita kata, patut dah selama hari ini selalu berlaku gempa bumi. Sebab untuk pengetahuan, dasar laut kita sebenarnya kita berada di dalam kawasan lingkaran gunung berapi Pasifik yang masih lagi aktif. Yang mana bila-bila masa saja akan boleh berlakunya gempa bumi. Okey, kita lihat sekejap bentuk muka bumi tanah tinggi dan juga tanah pamah. Cikgu, kalau orang pergi scuba dive dalam boleh dia mengalami kecederaan otak yang kritikal. Ini rasanya memang tak akan sampai sebab tekanan yang tinggi akan menyebabkan mungkin berlaku pendarahan. Tekanan tu terlalu tinggi. Sama juga macam kita bila berada dekat angkasa lepas. Bila dah tak ada graviti, kita dah
kita dah terapung dan sebagainya. Sebab tu tekanan tu dah jadi makin kurang, sebab tu kita boleh terapung. Kita kena pakai suit kan dan sebagainya. Okey, saya balik semula kepada sesi pembelajaran. Okey, dekat sini saya minta baik-baik awak kena kuasai antara contoh-contoh lokasi bentuk muka bumi, tanah tinggi dan juga tanah pamah. Okey, kalau awak tengok dekat sini, dekat peta ni, warna hijau merujuk kepada lokasi kawasan tanah apa? Dia sebenarnya kalau tak silap saya, gambar peta ni macam warna peta ni terbalik ni sebenarnya ni, kalau tak silap saya ni. Sebenarnya warna kuning adalah merujuk kepada kawasan tanah tinggi. Manakala warna hijau merujuk kepada kawasan tanah pamah. Pada ada ralat pada kedudukan petunjuk Okey, nanti jangan salah faham ni kesilapan teknikal pada petunjuk saja. Yang lain ni dah betul dah, petunjuk je yang silap. Okey. Apa ni? Awak kena ambil take note Okey, di sini kita akan tengok ada beberapa lokasi. Kalau seingat saya, awak boleh rujuk pada buku teks. Dia tidak sebanyak ni. Okey. Kita tengok antaranya kita mempelajari kawasan-kawasan. Contohnya seperti pegunungan Pat Kai pada kedudukan nombor 1. Kat mana? Ni dekat sini. Sempadan dengan negara apa ni? Warna putih ni. Siapa nak respon? Ni negara apa ni? Siapa nak respon? China. China. Oh, bagus. Okey, ni negara China. Yang ini? Taiwan. Bagus. Baik. Baik sekali. Okey, yang ini nombor 3. Kita ada, okey, maafkan saya. Nombor 2, kita ada Banjaran Arakan. Dia sebenarnya ada satu lagi ni, nama dia Banjaran Arakan Yoma. Tapi dekat dalam buku teks ni dia gunakan nama istilah Banjaran Arakan saja. Terletak di negara Myanmar. Ini kedudukan negara Myanmar ataupun Burma satu ketika dahulu. Yang kita dapat banyak maklumat berkaitan dengan berlakunya pembunuhan. Mungkin pembunuhan oleh Sami-Sami Buddha. Itu yang kita dengar apa? Pelarian masyarakat ataupun orang-orang Rohingya daripada Burma ni ataupun Myanmar ni melarikan diri ke merata-rata negara. Dan kita sebagai salah sebuah negara yang amat menitik beratkan soal keamanan dan juga kedamaian serta kita punya tahap kemanusiaan kita tinggi, kita menerima mereka ini dan mereka ini ada pemegang hak UCEFR ke apa benda, ada satu istilah lah yang mana mereka ni boleh menetap di negara kita dalam satu tempoh tertentu lah dengan izin. Bukan secara sah sebenarnya maksud dia. Okey, kita tengok kepada yang ketiga. Dataran tinggi Shan. Ini bermula daripada negara China lah. Sebab tu nama dia pun Shan. Kemudian kita ada dataran tinggi Laos, dataran tinggi Korat, Banjaran Annam. Ini Banjaran Annam ni satu nama yang sangat-sangat familiar. Kemudian nombor 7. Ni janganlah kata tak tahu. Nombor 7 ni adalah Banjaran Titi Wangsa. Okey, untuk makluman, tolong take note dekat nota. Banjaran Titi Wangsa ini bermula dari dataran tinggi Yunnan di negara China. Ni fakta yang paling menarik. Okey, Banjaran Titi Wangsa ni, dia bermula ni, awak tengok ni, yang warna kuning ni sebenarnya adalah daripada dataran tinggi Yunnan. Daripada negara China ni dia bermula. Dan dia berakhir di Tampin Negeri Sembilan. Okey. Itu fakta untuk awak tahu tu. Iaitu penghujung dataran yang daripada negara China ni, daripada Yunnan ni, berakhir di Tampin Negeri Sembilan. Inilah penghujung Banjaran Titi Wangsa. Kemudian kita ada yang ke-8. Kita ada dataran tinggi Minangkabau. Mana letaknya ni? Di negara Indonesia. Kemudian kita ada Pergunungan Iran. Walaupun nama Pergunungan Iran, mana kedudukan dia? Tapi duduknya di negara Indonesia. Kemudian kita ada Pergunungan Muller. Ni dah macam bunyi apa, mula-mula ni Jerman pemain bola Muller. Okey, kemudian kita ada yang ke-11, kita ada Banjaran Crocker. Banjaran Crocker ni fakta dia ialah terdapatnya Gunung Kinabalu. Okey, kemudian yang ke-12 kita ada Pergunungan Biota. Ini terletak di
di sebahagian negara Filipina. Okay, kemudian kita lihat kepada kawasan Tanah Pamah, merujuk kepada kawasan tanah rendah. Okay, kebanyakannya terletak di kawasan-kawasan lembangan sungai. Kat mana? Siapa nak respon? Antaranya di kawasan negara Kemboja, Thailand dan juga Myanmar, iaitu Sungai Irrawaddy, Sungai Menam Chao Phraya dan juga Sungai Mekong. Ini yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okey, baik. Dekat sini kita ada 4 kedudukan laut utama. Tadi dia kata ada 5 kan. Yang kita ada sini adalah kita ada Laut Andaman, kemudian kita ada Laut Cina Selatan, kita ada Laut Sulu, kemudian kita ada Lautan Pasifik dan juga Lautan Hindi di sebelah sini. Apa ni tak nampak ni Lautan Hindi ni. Yang mana kita tengok sejarah sebelum ni berlakunya tsunami. Okey, berlakunya tsunami datangnya daripada arah berlakunya gegaran di dasar laut dekat Lautan Hindi. Yang mana pada ketika itu penduduk-penduduk di Aceh tidak sedar datangnya tsunami. Seperti yang saya dah tunjuk dekat dalam video masa kita dekat kelas waktu PBP bersemuka dulu. Okey, baik. Kita tengok fungsi tanah pamah di negara Asia. Saya cuba habiskan Okey, terdapat di kawasan delta dan juga lembah sungai. Kenapa? Kerana kita dah belajar pada minggu lepas, kawasan-kawasan ini merupakan kawasan yang sangat subur. Okey, dan juga sesuai untuk kegiatan pertanian. Oleh sebab itu, kawasan ini padat penduduk. Ramai orang duduk kat sini. Sebab apa? Semua orang berebut-rebut nak kuasai lokasi itu untuk menjalankan aktiviti pertanian. Pertanian apa? Kita dah belajar pada minggu lepas, iaitu pertanian padi. Okey, di mana? Di kawasan delta Sungai Mekong Vietnam dan juga delta Sungai Irrawaddy di Myanmar serta lembah Menam Chao Phraya di Thailand. Okey, saya ambil sedikit masa. Okey, pastikan bawa balik pasport masing-masing. Kita nak terbang pergi ke sebahagian lokasi. Okey, menggunakan pesawat. Okey, gunakan Google Earth. Kita nak pergi melawat ke lembangan. Siapa nak pilih? Lembangan mana nak pergi ni? Lembangan Menam Chao Phraya boleh? Lembangan Sungai Irrawaddy lah. Kat mana Irrawaddy tadi? Irrawaddy pula dah. Myanmar. Dekat Myanmar. Saya dah biru dah nak tekan dekat dalam aplikasi dengan dekat dalam Google Meet. Okey, ni lah terletaknya kawasan Sungai Irrawaddy. Ni Sungai Irrawaddy Okey, lembangan tu di mana? Lembangan tu merujuk di sini. Okey, saya tunjuk sikit je Nanti awak boleh explore sendiri. Saya takut makan masa yang lama. Okey, inilah kawasan lembangan. Okey, saya nak tanya secara lisan. Apa yang awak boleh nampak di sini? Alamak, saya klik 2 kali ni lambat pula dia. Ni. Siapa nak terangkan? Apa yang awak boleh uraikan sedikit berkaitan dengan kawasan lembangan ni? Okey, inilah dimasukkan dengan kawasan lembangan, hilir sungai. Di sini, software saya sangkut-sangkut ni, minta maaf Okey, di sini kita dapat lihat. Ni guna satelit ni, daripada image satelit, kita dapat lihat. Siapa boleh teka? Apa benda ni? Siapa boleh teka? Apa benda ini? Gambaran apakah ini? Para Syahana selalu respon kelas saya. Respon lah pula hari ni. Senyap je hari ni. Mana lagi yang lain? Mia Arisa mana? Fidaus. Dia respon kat chat. Minta maaf saya tak tengok dekat chat. Okey, ya. Tadi banyak bercakap. Kecil hati dia kata saya tuduh dia tak bercakap kan. Okey, ni gambaran daripada image satelit. Di sepanjang kawasan lembangan sungai ni dijalankan begitu banyak. Okey, awak boleh tengok begitu banyak aktiviti pertanian padi. Okey, yang mana kita tengok sini sebagai contoh, hampir semua kawasan sungai ni mereka jalankan aktiviti pertanian padi. Okey, kita ingat balik kenapa pentingnya pertanian terhadap kedudukan di kawasan tanah pamah ini. Okey, boleh jelas?
Saya terus balik semula kepada paparan kita. Okey, kepada paparan pembelajaran kita. Okey, penanaman padi di kawasan negara Asia Tenggara. Penanaman padi dijalankan secara tradisional di beberapa buah negara. Contohnya seperti di Myanmar dan juga Vietnam. Ni, awak boleh tengok. Begitu indahnya kawasan pertanian padi di beberapa buah negara di Asia Tenggara. Okey, ini antara contoh tanaman padi. Mungkin ada yang tak pernah tengok padi kan. Okey, padi dikatakan berasal daripada satu daerah di lembah Sungai Gangga dan juga Sungai Brahmaputra. Ingat lagi tak cerita minggu lepas? Beras apa minggu lepas? Siapa ingat? Cuba respon sikit, saya nak dengar. Beras Bangla mati. Bangla mati. Beras Bangla mati. Sebab apa? Ini diambil daripada asal negara tersebut. Ini padi ni asalnya daripada Sungai Gangga dan juga Sungai Brahmaputra di India dan juga sebahagian daripada lembah sungai di Sungai Yangtze di China. Bunyi sebutan dia bukan Yangtze. Okey, merupakan makanan ruji. Makanan ruji ni apa? Makanan yang bagi penduduk kita lah. Contoh kalau dekat Eropah, makanan ruji mereka mungkin roti dan juga penduduk di Amerika. Jadi makanan ruji penduduk-penduduk di Asia Tenggara adalah padi ataupun beras. Terdapat dua jenis padi, iaitu padi sawah dan juga padi huma. Kita lihat bagaimana saya nak bawa sekali lagi. Kita terbang, lihat bagaimana rupa tanaman padi di negara-negara Asia Tenggara dijalankan. Okey, jom kita lihat. Ini adalah merupakan yang dinamakan sebagai padi huma. Padi yang ditanam secara berderet ataupun bertingkat di bukit-bukit. Kita bisa ganti, kita jangan pakai padi tanam berat. Kita pakai ke lantai tu juga. Kita tengok ni. Jadi juga tarikan pelancong basikal kan. Macam ini suah. Jangan masukkan TikTok kan. Jangan masukkan TikTok nanti kan macam sini masak. Okey, kita boleh tengok betapa indah dan cantiknya pertanian padi yang terdapat di negara-negara luar. Sebenarnya benda ni memang wujud kan? Benda ni memang wujud di Malaysia. Iaitu di kawasan negara di negeri Sabah kalau tak silap saya. Aku dijadikan kegiatan padi rumah. Kegiatan padi rumah di Sabah. So, saya sudah ceritakan langsung sangat ni, apa tak? Tetapi lalu tadi kan kita juga kalau kita tengok dah macam apa, macam seolah-olah ianya di kereta atau di hutan, tapi kan dengan gambaran sebenar pertanian padi dijalankan di negara-negara ni. Antaranya negara Vietnam, negara Myanmar dan juga sebagai Indonesia. Okey, saya start dulu sebab video ni panjang lagi. Okey, kita dah dapat lihat antara contoh pemandangan di sana. Kita kembali semula ke Sri Penta, bukan Okey, kita kembali semula kepada sesi pembelajaran. Yang kedua, tadi kita dah tengok tanah pamah dan juga sebahagian tanah tinggi, iaitu pertanian. Melibatkan kawasan tanah tinggi di Asia Tenggara. Banjaran di Asia Tenggara terbagi kepada dua. Kita ada sistem gunung lipat tua dan juga gunung lipat muda. Saya nak imbas balik. Kita dah belajar dalam tajuk bab yang 5 dulu, iaitu bagaimana bentuk muka bumi gunung lipat tua dan juga perbezaan gunung lipat muda. Gunung lipat tua ni merujuk kepada kita tengok proses pergerakan bumi yang dah
menjadi perlahan, yang dah berhenti, dia dah mati dah. Dah tak berlaku lagi pergerakan kerak bumi. Beza dengan sistem gunung lipat muda ialah gunung tersebut, plat tersebut, kerak bumi itu masih lagi aktif dan dia boleh bergerak bila-bila masa dengan kekuasaan Allah. Okay, kalau kata Allah nak gerakkan hari tu, jadi bencana alam, contohnya gempa bumi, Allah gerakkan sikit, Allah gerakkan sedikit plat tektonik tu, maka berlakulah gempa bumi. Tapi dia bukan saja berakhir pada gempa bumi, tapi dia akan menyebabkan susulan-susulan yang lain. Sebagai contoh, tanah runtuh, mendapan dan berlakunya tsunami. Okay. Yang dekat sini awak boleh baca. Okay, minta maaf, dah kering dah tekak saya. Okay, kita boleh tengok di sini. Antaranya contoh banjaran kawasan tanah tinggi terletak dataran Shan di Myanmar, banjaran Annam di Vietnam dan juga sebahagian banjaran Titi Wangsa di Malaysia. Manakala gunung lipat muda yang masih lagi aktif iaitu pergunungan Himalaya. Himalaya ni awak selalu dengar kat mana? Siapa nak respon? Kat mana Nepal. biasa jumpa Himalaya ni? Dekat apa? Korea. Nepal. Dekat Korea, dekat Salem Pass kan, dekat apa, Koyok dia. Cap Himalaya contohnya. Jenama Causeway pun ada. Ubat-ubatan kalau tak silap saya, jenama dia ambil nama Himalaya. Itu mengambil apa, simbolik daripada pergunungan tersebut. Okey, yang mana kawasan gunung lipat 2 ni terbentuk kira-kira 35 juta tahun yang lalu. Contohnya seperti banjaran Arakan Yoma dan juga banjaran Kelaka. Okey, yang seterusnya, inilah merupakan kedudukan gunung lipat muda. Okay, awak tengok sini, yang ada banjaran warna merah ni, mungkin tak berapa terang tak berapa terang dekat paparan. Okey, untuk pengetahuan yang titik-titik ni lah, lingkaran gunung berapi Pasifik. Kawasan ini masih lagi aktif ni. Di luar lingkaran ni masih lagi aktif. Yang mana gempa bumi boleh berlaku. Di kawasan ni aktif ni. Okey, boleh berlaku gempa bumi. Yang mana kita kata Malaysia ni, kenapa kita kata negara Malaysia bertuah? Sebab kita berada di luar lingkaran gunung berapi. Bila berlaku gegaran di sini, di kawasan ini, kita terselamat. Jadi terselamat tu dari segi apa? Bila berlaku sebagai contoh tsunami datang macam ni, kita terselamat akibat air ombak itu terhalang oleh negara Indonesia. Tetapi itu di sebelah sini, tidak daripada sebelah Laut Cina Selatan. Kalau berlaku gempa bumi di sebelah sini, semua penduduk masyarakat yang berada di sebahagian pinggir pantai semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak ada kebarangkalian akan kena tsunami. Okay, na'udzubillah. Okey, baik. Kita lihat yang seterusnya. Inilah merupakan scenery ataupun pemandangan banjaran Arakan Yoma di Myanmar. Ini tadi kita dah tengok, kita dah melawat sekejap kawasan penanaman padi secara berteres di kawasan tanah tinggi. Ini dataran tinggi Annam kat mana tadi? Imbas balik. Ini sebelum mereka melakukan penanaman padi. Inilah rupa bentuk fizikal dia. Cukup menarik ni. Okey, kemudian kita tengok pinggir laut. Kita dah nak makin habis ni. Okey, semua negara di Asia Tenggara mempunyai sempadan laut kecuali satu negara je, iaitu Laos. Sebab apa? Laos ni berada dalam kedudukan dekat tengah-tengah. Dia berada di sekeliling negara-negara Asia Tenggara yang lain. Okey, antara laut yang terdapat di Asia Tenggara ialah Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Andaman, Laut Sulawesi dan juga Laut Jawa. Okey, kemudian kita lihat di samping laut, Asia Tenggara juga mempunyai kawasan teluk yang menjadikan kegiatan perikanan sebagai salah satu kegiatan ekonomi utama. Dekat mana teluk? Nanti kita tengok. Okey, saya akan rujuk pada peta. Okey, terdapat juga negara yang menghadap ke arah lautan yang luas. Sebagai contoh Indonesia. Okey, contoh Indonesia tadi dia membelakangkan lautan Hindi. Berbeza pula dengan Filipina. Filipina dia berada memang begitu luas, iaitu antara Laut Cina Selatan dan juga lautan Pasifik. Okey, saya dah ulas ini berkaitan dengan peta Sunda. Awak dah faham dah dalam tajuk sebelum ni. Okey, yang mana
kelebihan kawasan peta sunda iaitu kedudukan kita Malaysia ni berada pada kawasan peta sunda iaitu menjadi kawasan tempat pembiakan ikan. Kenapa? Ikan-ikan banyak tertumpu di kawasan peta sunda kerana kawasan peta sunda ini lebih menjadi tarikan kepada pembiakan plankton-plankton. Yang mana kita amat bersyukur kerana Allah jadikan kita orang Malaysia duduk dekat garisan khatulistiwa yang menerima pancaran cahaya matahari lebih kurang 8 hingga 12 jam sehari menyumbang kepada pembiakan makanan ikan-ikan tadi. Okey, oleh sebab itu dia menjadi habitat kepada pembiakan ikan yang paling banyak di dunia. Jadi sebab itu kita sebenarnya kita kaya dengan ikan. Oleh yang demikian nelayan-nelayan luar suka menceroboh ke kawasan perairan kita. Sebab apa? Tempat kita ni cukup cantik dari segi pembiakan ikan. Okey, begitu juga dengan kawasan pelombongan. Pelombongan yang dimaksudkan ialah kaedah pelombongan cari gali minyak dan juga gas asli. Okey, yang mana kita sedia maklum dua jenis sumber mineral ini, mineral bahan api ini kita gali dekat dasar laut. Okey, tingkatan 3 nanti awak akan belajar dengan detail. Saya tak nak sentuh. Nanti akan jadi melarat nanti panjangnya. Okey, kemudian dia menjadi kawasan tarikan pelancongan. Sebab kita ada kawasan pinggir-pinggir pantai yang menarik. Tapi kita bukan cerita-cerita je lah. Negara-negara Asia Tenggara yang lain juga memiliki kawasan pinggir pantai yang cantik. Okey, seterusnya. Okey, inilah yang dimasukkan dengan pentas Sunda. Berdasarkan imej satelit ni sendiri, awak boleh tengok. Awak boleh nampak dengan jelas. Perbezaan tone warna. Tone warna yang lebih terang ni merujuk kepada kawasan perairan yang lebih cetek berbanding yang berwarna gelap. Jelas saya boleh faham ke? Minta tolong respon. Boleh. 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 Wisha. Okay, silakan. Okey, alhamdulillah. Maksudnya dah faham Okey, baik. Kita tengok kawasan pinggir laut di Asia Tenggara. Tahukah anda kawasan Indonesia dan juga Filipina menghadap lautan yang luas yang tadi yang dah diterangkan dah. Iaitu di sini kita lihat negara Indonesia menghadap ke arah lautan Hindi. Inilah yang kita, kalau siapa tak tahu lautan Hindi ni, masuk balik dalam perut mak. Okey, lautan Hindi ni dia jadi satu perkara yang begitu macam mana? Jadi satu perkara yang begitu meluas satu ketika dulu. Disebabkan oleh apa? Siapa tahu? Famous sebenarnya lautan Hindi ni. Siapa tahu? Ya betul tu. Izzuddin. Iaitu Yusof Izzuddin. Iaitu kehilangan misteri pesawat negara kita. Kapal terbang tu yang dia kata ada kemungkinan kapal terbang tu hilang kat situ. Wallahualam. Sampai sekarang jawapan itu masih lagi menjadi misteri. Dan untuk pengetahuan juga daripada arah lautan Hindi ini jugalah dulu berlakunya tsunami yang begitu teruk pada tahun, kalau tak silap saya, tahun 2004. Dah lahir belum? MH370, ya betul. Belum. Dah lahir tahun 2004. Belum mungkin awak tak pernah tahulah. Okay, nanti kena tahu buat pembacaan. Maksudnya dalam sejarah dunia berlakunya tsunami pada tahun itu menyebabkan hampir 130,000 orang 130,000 orang hilang sekelip mata pada ketika itu. Sebab apa? Sebab hanyut kerana tsunami. Itu adalah salah satu fakta yang awak kena tahu tu. Okey, kita tengok yang terakhir iaitu gunung berapi. Terdapat dua buah negara yang mempunyai bentuk muka bumi gunung berapi, iaitu Indonesia dan juga Filipina. Yang mana letusan gunung berapi boleh membawa kepada kerosakan yang begitu teruk, kemusnahan dan juga kematian yang tinggi. Walau bagaimanapun, kawasan gunung berapi ini merupakan kawasan pertanian yang sangat subur. Bila suburnya? Selepas berlakunya, dia muntahkan lahar gunung berapi, keluar magma jadi lava. Lava tu jadi begitu subur, tanah lanar. Waktu ketika itulah masyarakat mengambil peluang. Selepas tu, ni bukan waktu
waktu magma keluar gelegak, kau pergi tabur padi ke apa tidak, kena faham Selepas itu, bila lava tu dah keras sebagainya, barulah mereka menjadikan kawasan tu sebagai kawasan pertanian. Okey, boleh faham tak? Saya takut nanti awak cuba bayang, nanti lava tu tengah gelegak, lepas tu kita tanam sayur. Tidak, bukan macam tu. Jangan salah faham Okey, kita tengok yang seterusnya. Ni sebagai contoh gambaran. Berlakunya letusan gunung berapi Pinatubo pada sekitar tahun 1991. Banyak kesan buruk berlaku pada ketika itu, yang mana kita tengok sekejap ada beberapa lagi gambar. Okey, ini yang berlaku. Kita dapat lihat kenderaan ni cuba melarikan diri. Sebab apa? Asapnya dah terlalu banyak. Ni siapa yang terperangkap kat sini memang antara dua lah, sama ada hidup ataupun mati. Sebab apa? Oksigen dah tak ada. Caught in 4K. Betul lah tu. Siapa tengok cerita dinosaur, cerita yang dia pergi buat kajian dekat satu pulau tu, yang dia ada sekumpulan orang ambil pulau tu dijadikan pusat pelancongan. Ada tak pernah tengok cerita tu? Sonok cerita tu, tengok. Dia cerita kanak-kanak dan cerita orang dewasa. Dia jadikan pulau Jurassic tu World. cerita apa? Jurassic World. Kita tengok. Ya, Jurassic World. Betul. Cerita dia macam ni lah. Macam mana penggambaran tu buat macam ni lah. Dia melarikan diri kan. Dia melarikan diri daripada situasi yang sedemikian. Ini yang real. Ini bukan filem Ini bukan mainan. Ini gambaran betul. Kalau awak nak cuba buat macam dalam filem tu membohong tu semua tu. Itu semua adalah teknik CGI ataupun teknik teknologi. Okey, yang ini adalah yang betul. Okey, ini pula kesan selepas berlakunya letusan tadi. Dia menghasilkan tasik kawah yang begitu cantik. Akhirnya membuka peluang kepada aktiviti pelancongan. Cantik scenery dia. Tapi selepas daripada itulah, selepas bertahun-tahun lamanya. Okey, saya nak tunjuk satu video yang terakhir untuk sesi PDP kita pada hari ini. Saya minta maaf sebab dah ambil masa yang lama. Okey, saya nak tunjukkan bagaimana tsunami wujud ataupun terjadi akibat daripada gempa bumi. Okey, kita sama-sama tengok. Okey, macam nampak tak ada apa-apa kan? Ini sebelum berlakunya gegaran. Okey, kita akan tengok dia akan berlakunya letusan sebentar nanti. Berlakunya letusan daripada dasar laut. Kita mungkin kita tengok daripada jauh. Dia jadi macam bila berlaku tsunami dulu lah. Semua orang jadi istilah dia jadi macam jakun kan. Tak pernah tengok. Tengok air datang. Tengok semua berkebut. Yang duduk kat tepi pantai pun berkebut nak tengok. Nampak gunung berapi. Selepas itu, apabila berlakunya letusan, dia mengakibatkan gelombang daripada dasar laut. Akibat sejarah di dalam dasar laut. Kita tengok apa yang terhasil. Pembentukan ombak. Pembentukan ombak yang datang dengan lajunya ke arah kawasan dataran dengan kadar yang begitu laju. Kita belajar waktu Pak Bima dulu, lajuan dia hampir besar, 800 km besar. Kalau jatuh selamat ni memang ada yang gelak pula Najmi, kau gelak lagi. Okey, kita tengok apa yang berlaku lepas tu. Inilah apa yang terhasil. Bentuk muka bumi pandang darat fizikal pada kawasan sekitar dia. Habis kemusnahan dalam skala yang sangat-sangat besar. Okey, ini rakaman betul-betul demo. Saya haraplah itu hanya demo semata-mata. Kalau ikut tengok yang lain dah musnah, patutnya video yang dirakam pun musnah lah kan. Kita ambil tu sebagai contoh lah, daripada paparan CGI yang
dicipta. Okey, minta maaf lah sakit telinga tu. Kuat sangat tu bunyi ya. Harap ini minta Okey. Tanah subur di Pulau Gunung Berapi. Yang ni dah keluar dekat dalam surat khabar berkaitan dengan kawasan ini yang telah pun baru saja dilanda oleh gunung berapi. Gunung berapi tu, jadi kawasan tanah ni menjadi begitu subur. Okay. Habis berkaitan dengan bab 10. Kita dah habis 10.1 dan juga 10.2. Saya takkan pergi kepada sesi ni sebab ni dah di luar waktu. Okay, dan 10.3 ni kita dah masuk kepada sungai dan juga tasik di Asia Tenggara. Okey, kita takat ini untuk 10.1 iaitu menamakan nama-nama negara Asia Tenggara beserta lokasi Asia Tenggara. Boleh faham tak? Kita dah belajar. Kita ada berapa buah negara di Asia Tenggara? Boleh tolong respon? Apa itu? 11. Negara di Asia Tenggara. Kita respon. Najmi, kita respon Najmi. Kita ada berapa buah negara? Okey, terima kasih Amir Aziz Tuan. 11. Negara. Saya minta tolong kerjasama semua kena kuasai nama negara tersebut. Dan yang terakhir dalam objektif yang kedua kita dah mempelajari kepentingan antara bentuk muka bumi yang terdapat di Asia Tenggara. Okey, antara bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Okey, saya nak awak cuba respon dekat dalam ruangan aktiviti. Pergi balik dekat aktiviti tadi. Nampak tak? Sangat sampai 2 jam kelas lah. Biasa lah kan? Macam tak biasa kan? Kelas dengan saya setiap minggu macam tu. Okey, tengok balik dekat ruangan aktiviti. Dekat ruangan pun. Okey, saya ada bertanya 2 soalan. Okey, minta tolong respon. Soalan yang pertama, saya nak refleksi balik. Adakah anda telah berjaya mengenal pasti lokasi ke semua 11 negara di Asia Tenggara tu pada peta? Kita nak tengok. Kita dah belajar sampai kering nak tekak saya ni. Kawan, sekejap nak kena tutup saya. Okay. Kita dah belajar lebih kurang 1 jam 45 minit. Lebih kurang 1 jam lebih. Sama ni, patutnya dah boleh faham ni. Okey, ada lagi yang kata masih tidak perlu menguasai. Okey, nanti yang perlu menguasai ni tolong respon pada saya sebab kita nak ambil maklum, nak ambil tindakan yang seterusnya supaya mungkin boleh kita buat latihan ataupun nak guide anda supaya faham dengan lebih baik. Okey, kita ada lebih kurang 50 orang lebih ni. Minta tolong respon. Saya nakkan respon daripada anda semua. Okey. Dalam masa yang sama, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam aktiviti PDP kita pada hari ini. Dan saya minta maaf sebab seperti biasa saya mengambil masa yang lama untuk kelas kita setiap minggu sebab saya memang memerlukan masa yang berkualiti bersama awak semua. Kalau jumpa seminggu sekali kan. Okey, dalam masa yang sama sebenarnya saya nak maklumkan kepada semua, saya mengadu-adukan kehadiran Tuan Pengetua di dalam sesi kelas PDPR kita pada hari ini untuk makluman semua murid-murid kita. Kelas 1 Islam, kelas 1 Ikram, kelas 1 Irsyad. Pengetua Ustaz Ahmad Syarif bin Abdul Ghani bersama-sama kita dalam sesi pembelajaran kita bermula daripada mula-mula kelas tadi sehinggalah sekarang. InsyaAllah rasanya kalau Ustaz kita tak larilah. Okay. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Nasruddin. Saya bagi laluan pada Ustaz untuk bagi sedikit makluman pada pelajar-pelajar ni Ustaz. Kalau tak keberatan, silakan. Terima kasih Cikgu Nasruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pelajar di Tingkatan 1 Irsyad, Islah dengan apa satu lagi tadi? Satu Ikram Ustaz. Ikram, okey. Tahniah semua dapat belajar tajuk yang agak menarik ya petang ni.
Jadi Alhamdulillah tadi Ustaz dah tengok sepanjang PDPC ni Ustaz, PDPR ni Ustaz tengok je daripada mula sampai akhir. Ada yang makan kan, Muhammad Najmi, Kuaidin makan ya, makan biskut. Boleh makan tapi tutuplah kamera. Kemudian ada juga yang pelajar-pelajar yang tak ramai yang buka kamera, yang buka tu Firdaus, Ulfah. Yang lain tu buka-buka lah sekejap-sekejap. Kalau nak jimat data buka kan. Kesian pula tengok Cikgu Nazruddin cakap seorang tadi. Tantang yang lain tu tengah makan ke tengah minum, tak elok lah macam tu kan, adab belajar kan. Kena buka lah sikit kamera tu. Okey. Tu je yang saya nak sampaikan. Nanti bantulah Cikgu Nazruddin nanti kalau dalam sesi yang akan datang, kalau ada tetamu yang nak menjerap, nanti tolong buka kamera Buka 5 minit, lepas tu tutup, lepas tu buka balik. Jangan tutup je sepanjang PDPR ya. Okey. Terima kasih, itu saja. Ini Ustaz Liam juga. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa pasal Aku ni. ya? Sana kan, Roy ni pengetua live dengan yang lain-lain pun ikut live kan. Tunggulah dulu lagi kita tak habis lagi ni. Excited sangat dia follow pengetua. Apa sama Syarif live juga Okey, kejap. Sebelum kita akhiri sesi kelas pada hari ni. Okey, sebenarnya saya nak ucapkan terima kasih atas perlibatan semua murid pada hari ini. Okey, yang mana sebenarnya memang saya nak buat kejutan pada awak semua. Sebab saya tak berniat nak bagi tahu dan saya tak berniat nak terkejutkan awak semua sebenarnya. Cuma nak bagikan kejutan itu, nak biarkan situasi yang kita katakan sebagai situasi luar jangka. Okay, situasi luar jangka dan nak tengok persekitaran sebenar kita. Okay, sebenarnya okay, yang sebenarnya kalau saya bagi tahu awal-awal kan, kalau saya bagi tahu awal-awal pengetua ada dalam kelas kita, apa rasa? Siapa nak respon? Silakan. Saya nak tanya. Apa respon masing-masing kalau tahu pengetua ada? Senyap. Aku nak Ada. jawab. Lagi? Kalau saya tanya, rasa tak ada siapa yang jawab kot. Kan, masing-masing takut. Masing-masing kan, alah segan lah pengetua ada. Betul. Betul, cikgu. Pengetua pun cuba menyokong kelas kita. Saya minta kerjasama sekali lagi